السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang dikasihi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita pada hari ini dah masuk hari yang terakhir ataupun malam-malam yang akhir di bulan Ramadan. Dan pada malam ni saya akan kongsi sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pengajaran ataupun manfaat yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala daripada suratul Baqarah bermula daripada ayat 261. Ayat 261 suratul Baqarah saya akan kongsi sama-sama tuan-tuan, kita akan bacakan Al-Quran dan terjemahan. Kita nak tengok apa yang Allah Ta'ala nak peringatkan kepada kita, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita dalam Al-Quran. Daripada ayat yang kita nak baca ini sampailah beberapa ayat yang kita dan baca, setakat mana dan kita baca pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah, yang mana ayat ini amat berkait rapat dengan amalan kita di bulan Ramadan, yang saya nak ambil sama-sama untuk ingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian berkenaan dengan infak ataupun sedekah dan satu lagi zakat. Seperti mana kalau hari ini, kalau khutbah Jumaat pada hari ini yang dibaca di masjid-masjid di Perlis berkenaan dengan kewajipan mengeluarkan zakat fitrah, dan juga kelebihan bagi orang yang menginfakkan harta sebahagian kecil ataupun sebahagian besar harta yang dia ada. Apakah kelebihan-kelebihan dia? Allah Ta'ala telah terangkan di dalam Al-Quran. Adab-adab serta perintah ada di dalam Al-Quran. Bermula daripada ayat yang kita nak baca, kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah, bermula daripada ayat 261 sampailah ayat 271. Tuan-tuan boleh tengok di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan perintah untuk kita menginfakkan harta kita sekadar yang kita mampu, adab-adab dia, dan juga apakah kelebihan fadilat kita menginfakkan harta kita. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan dan lebih-lebih lagi pada 10 akhir Ramadan. Dan begitu juga pada hari raya juga disunatkan untuk kita bersedekah pada hari raya juga. Maka saya akan mula baca dulu. Kita boleh sama-sama tengok, buka Al-Quran pada muka surat 44 suratul Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Bermaksud, Allah Ta'ala kata perumpamaan bagi orang yang meninfakkan ataupun mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi sesiapa yang dikehendaki. Dan Allah Ta'ala maha luas lagi maha mengetahui kelebihan dia. Fadilat apabila seseorang itu menginfakkan daripada harta yang dia ada, dermakan harta yang dia ada ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Umpama harta yang dia infakkan itu, Allah Ta'ala kata sebutir biji. Sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.
sebutir biji, dia naik pokok, satu pokok tu dia tumbuh 7 tangkai, dan pada setiap tangkai tu, 7 tangkai tu ada 100 biji. Itu menunjukkan gambaran tasawur yang Allah Ta'ala gambarkan kepada kita, percambahan pahala bagi orang yang menginfakkan harta dia sedikit. Contoh, dia ada sikit harta, dia mampu infak 100, contoh. Dia mampu bagi RM50, RM10 daripada harta yang RM10, RM50 itu ibarat sebiji. Kemudian daripada sebiji buah itu contohnya, dia akan menumbuhkan 7 tangkai, dan 7 daripada setiap 7 tangkai itu akan menumbuhkan lagi 100 biji daripada tangkai itu. Dah jadi 700 biji lah. Kalau 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh lagi 700 biji, dah jadi 700 kali ganda daripada satu infak, satu sedekah yang kita infakkan. Contohnya tadi kita sedekah RM100, RM50, contoh RM50 itu, dia akan menjadi berganda sampai 700 kali daripada RM50 yang kita infakkan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan kepada kita, satu sedekah, satu infak yang kita infakkan ibarat satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu menghasilkan 70 biji lagi. Jadi menghasilkan 100 biji, menghasilkan 100 biji daripada setiap tangkai, jadilah 700 biji. Makna kata 700 kali ganda daripada infak yang kita infakkan satu benda tu, dia akan jadi 700 kali ganda. Tuan-tuan faham kan? Tengok sendiri ayat Quran tu, tuan-tuan baca terjemahan dia. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, Allah Ta'ala menceritakan tentang adab bila kita nak sedekah, bila kita nak infakkan. Tadi Allah Ta'ala mula dengan kelebihan. Apa kelebihan? Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi semangat kepada kita ni. Walaupun sikit kita bagi RM1, contoh RM1, dia akan menjadi 700. Pasal apa? Pasal 700 daripada 7 tangkai tu, setiap tangkai ada 100. Walaupun RM1 kita bagi, kita jangan duk tengok RM1 tu. Gandaan dia bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan di dalam Al-Quran. Kita tengok bagaimana gambaran Allah Taala gambarkan kepada kita. Kemudian kita tengok bagaimana adab bila kita nak bersedekah, nak menginfakkan harta kita. Allah Taala kata, الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang yang mendermakan harta, yang sedekahkan harta, infakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tidak mengiringi apa yang dia dermakan itu dengan menyebut-nyebutkannya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Bila kita bagi harta, apa adab dia? Apa adab yang Allah Ta'ala ajar kat kita ni? Bila kita sedekah, ada anak yatim, orang susah, kita bagi sekampit berah contoh. Kita tak kata apa kat dia. Kita kata, hang ni malah sungguh buat kerja. Ni jangan malah. Ni orang bagi ni. Kita jangan duk kata benda-benda yang boleh menyakitkan hati seorang. Kita nak bagi-bagilah. Kalau kita bagi sesuatu benda dekat orang yang susah, kemudian kita mengherdik dia, kita merendah-rendahkan dia, kita menggunakan lisan kita untuk merendah-rendahkan orang dalam ketika kita menginfakkan harta, maka ia akan menghilangkan segala amalan kita. Kita tengok lagi apa yang Allah Ta'ala kata dalam Quran. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.
Allah Ta'ala kata, kita cakap benda yang lebih baik. Qaulun ma'ruf wa maghfirah. Perkataan yang baik dan memaafkan orang lain lebih baik daripada kita bagi sedekah dalam keadaan kita ungkit, dalam keadaan kita mengherdik, dalam keadaan kita menghina, merendah-rendahkan orang yang kita bagi infak sedekah itu. Bahkan ia membatalkan amalan kita, membatalkan pahala amalan kita. Menjadi sia-sia sahaja amalan orang yang mengungkit-ungkit, mengherdik dan mencaci-caci orang yang dia infakkan hartanya. Bahkan kalau kita senyap ataupun kita berkata dengan perkataan-perkataan yang baik ataupun orang yang memberikan kemaafan, maka itu lebih baik. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata perkara-perkara yang baik ataupun dia diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kata benda-benda yang baik ataupun diam saja. Kita jenis dan mula muka buka mulut cakap benda tak baik. Baik tak payah duk bercakap. Senyap saja. Lebih baik kita senyap daripada kita bercakap takut-takut. Kita bercakap ni, kita bercakap benda-benda yang boleh menyakitkan hati orang yang kita infakkan, sehingga amalan kita boleh terbatal dengan sebab kita mengherdik dan kita kata benda-benda yang tak elok kepada orang yang kita infakkan harta kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung. Allah Taala cerita bagaimana orang yang mengherdik dan orang yang mencaci maki dan orang yang riak, amalannya tidak diterima. Allah Taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala kata jangan kamu merosakkan. La tubtilu sadaqatikum. La tubtilu sadaqatikum, yakni jangan kamu membatalkan sedekah-sedekah kamu ataupun jangan merosakkan sedekah kamu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti ayat sebelum tu. Allah Ta'ala kata jangan kita merosakkan ataupun membatalkan sedekah yang kita berikan tadi dengan menyebut-nyebut, ungkit-ungkit dan kita menyakitkan perasaan penerima. Jangan cakap benda-benda yang tak elok, benda-benda yang boleh menyakitkan hati dia. Lah ni musim bulan Ramadan ni banyak duk bagi sedekah, duk infak di masjid-masjid dan di rumah-rumah dan sebagainya. Banyak kita menerima sumbangan untuk disampaikan kepada orang miskin. Jangan kita sesekali melakukan amalan-amalan ataupun kita melafazkan kata-kata yang boleh sehingga merosakkan amalan kita, seperti perkara-perkara perkataan-perkataan yang boleh menyakitkan hati orang yang menerima sedekah kita itu. Allah Ta'ala kata kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang mendermakan hartanya kerana riak, menunjuk-nunjuk kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, riak, kemudian dia tak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat ni, dia tak ungkit, dia tak cakap benda-benda yang tak baik. Hadis yang kita baca tadi, orang beriman kepada hari Allah, beriman kepada akhirat, dia buat apa? Falyaqul khairan aw liyasmut, dia cakap benda-benda baik ataupun dia diam saja, tak mahu nak bercakap apa, duduk diam. Lebih baik. Maka dialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Allah Ta'ala gambarkan,
Allah Ta'ala bagi kepada kita tasawur, gambaran bagaimana sesuatu amalan itu batal, dirosakkan. Seumpama apa amalan kita rosak itu? Perumpamaan itu seperti batu yang licin. Batu yang licin yang di atasnya terdapat debu, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka tinggallah batu itu dalam keadaan licin kembali. Kita tengok batu yang licin, tiba-tiba ada habuk, ada debu atas batu tu, kita curah air ataupun hujan turun atas batu tu, maka batu tu dia kembali licin. Begitulah amalan orang yang sedekah dan dia mengherdik, juga dia riak, juga dia menyebut-nyebut apa yang dia sedekahkan, maka ibarat batu yang licin tadi. Batu yang licin tadi ada debu, ada debu, ada habuk. Bila air mai ataupun hujan turun, habis hilang debu tu. Itu maksud amalan kita terbatal. Hilang habis amalan kita. Terbatal habis amalan kita. Rosak habis amalan kita. Batu jadi licin balik. Tak ada apa dah. Demikianlah adab yang Allah Ta'ala ajak kepada kita. Bila kita nak sedekah, apa dia yang kita kena buat? Kita jangan duk cakap benda-benda yang boleh menyakiti hati orang, dan juga kita jangan menyebut-nyebut ataupun mengherdik, menghina, merendah-rendahkan orang, dan juga jangan kita ada perasaan riak. Kemudian Allah Ta'ala kata, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Mereka tidak memperoleh apa-apa pun daripada apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Harta banyak, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kepada sebahagian orang. Orang yang ada harta, dia bagi derma, dia bagi sedekah, dia bagi infak. Tiba-tiba dia langgang apa yang Allah Ta'ala kata. Dia tak jaga adab-adab yang Allah Ta'ala ajak kat kita. Bila nak sedekah ni apa adab dia, dia tak ikut. Dia mengherdik orang, dia ungkit-ungkit, dia buat keluar kata-kata boleh menyakitkan. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, mereka tidak memperoleh apa pun daripada apa yang mereka kerjakan. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Kemudian tuan-tuan yang ada Quran boleh buka muka surat 45. Kita sambung muka surat 45. Kita pergi ringkas-ringkas saja tuan-tuan. Saya tak boleh nak hurai dengan tafsiran yang panjang. Cuma kita nak ambil manfaat pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Apa yang Allah Taala kata lagi ayat muka surat 45? Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Dan perumpamaan orang yang derma harta untuk mencari redha Allah dan untuk meneguhkan jiwa mereka. Seperti apa? Apa perumpamaan yang Allah Ta'ala? Kamathali jannah. Seperti sebuah kebun, sebuah dusun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan 2 kali ganda buah-buahan. Jika hujan lebat sudah memadai, maka jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun sudah memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tu dia. Cukup cantik Allah Ta'ala bagi gambaran. Cantik sungguh. Macam ayat yang pertama tadi ni yang kita tengok. Satu sedekah kita bagi ibarat satu biji. Satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Setiap 7 tangkai itu tumbuh 100 biji setiap tangkai itu. Jadi 700 biji. Dan 7 tangkai. Ni Allah Ta'ala bagi pula perumpamaan orang yang infak harta dia kerana Allah Ta'ala semata-mata.
Dia bukan buat kerana nak cari nama ke, nak abang kata dia ni harta banyak ke, nak abang kata dia bagus, tak. Semata apa? Semata-mata kerana mardatillah. Semata-mata dia mengharapkan redha Allah. Dan untuk meneguhkan jiwanya, wa tathbitan min anfusihim, nak meneguhkan keimanan dia, nak meneguhkan hatinya. Maka orang yang macam ni Allah Ta'ala kata kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil. Orang yang macam ni, infak dia, harta dia yang diinfakkan seperti sebuah kebun yang terletak di dataran yang tinggi, yang disirami oleh hujan. Cantik sungguh. Tuan-tuan kalau tengok kebun di atas bukit, taman-taman di atas bukit, cantik sungguh. Allah Ta'ala bagi gambaran. Dan taman itu subur. Subur dengan apa? Subur dengan hujan. Allah Ta'ala bagi hujan. Dan kalau tak ada hujan pun cukup dah dengan air embun yang Allah Ta'ala bagi. Pagi-pagi kan, malam-malam, pagi-pagi tu embun. Air embun dia keluar. Jadi cukup dah air embun tu dapat menyuburi taman dia tu. Yang Allah Ta'ala gambarkan bagi orang yang sedekah semata-mata kerana untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semata-mata untuk meneguhkan hatinya, meneguhkan imannya. Kemudian Allah Ta'ala sambung, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli ath-thamarati wa أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Maksud dia, adakah salah seorang di antara kamu yang memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki semua jenis buah-buahan. Kemudian tiba masa tuanya, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih lagi kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandungi api sehingga terbakar. Demikianlah Allah Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu memikirkan. Dan Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, ini perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya kerana riak, membangga-banggakan pemberiannya kepada orang lain, yang menyakiti hati orang yang menerima ni kebun yang rosak. Sebab apa? Sebab dia tak infakkan harta dia. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu kebun itu ditiup angin yang keras yang mengandungi api sehingga terbakar. Kebun tu asalnya elok dah. Kebun kurma, ada anggur, ada sungai-sungai pula mengalir di bawah dia. Ada jenis-jenis buah-buahan yang macam-macam. Tiba-tiba Allah Ta'ala tiupkan dengan angin yang kuat, yang keras, yang mengandungi api pula. Angin kuat, ada api pula. Sehingga terbakar habis kebun dia. Sia-sia saja usaha kerah dia. Dia usahakan kebun tadi macam-macam dah ada. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala hancurkan kebun dia dengan api, dengan angin yang kuat berserta dengan api, habis bakar lagi. Itu perumpamaan yang Allah Ta'ala gambarkan kepada kita untuk orang yang menginfakkan hartanya kerana riak, membangga-banggakan pemberiannya kepada orang lain, dan dia menyakiti hati orang lain. Dia sakitkan hati orang, kemudian dia merendah-rendahkan orang lain, dia memperlekeh-lekehkan orang lain, dan juga dia riak. Dia nak tunjuk kata dia bagi derma dekat orang. Dan dia bangga diri. Bangga diri ni dia rasa dia saja yang bagus. Diri dia saja yang ada harta banyak dan boleh bagi ke orang harta. Itu bangga diri. Takabbur dan ujub, bangga diri. Dia rasa diri dia bagus lebih daripada orang lain. Kemudian dia riak, dia buat sesuatu amalan, dia nak tunjuk dekat orang, dan juga dia merendah-rendahkan, dia memperlekehkan orang yang rendah, orang yang dia infakkan harta itu. Itu perumpamaan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang membangga-banggakan diri dan menyakiti orang lain. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-267. Ayat yang berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala perintahkan
Tadi ini kita duk tengok banyak Allah Ta'ala sebut gambaran-gambaran dan juga fadilat-fadilat, kelebihan orang yang menginfakkan harta, dan juga apakah adab-adab seseorang untuk menginfakkan harta, adab dia, tata tertib dia yang Allah Ta'ala ajak kepada kita bila kita nak menginfakkan sesuatu harta yang kita ada. Kemudian ayat yang berikutnya ialah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita infakkan harta kita dengan kadar kemampuan kita. Apa dia Allah Ta'ala kata? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Yang bermaksud Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, sadaqahlah, anfiqu, sadaqah, infak, sebahagian min tayyibati ma kasabtum, sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik, dan sebahagian daripada apa yang telah kami keluarkan daripada bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memejamkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah Ta'ala ajak kita ni, bila nak bagi dekat orang, bagi yang benda yang baik, bukan benda yang kita tak mau. Benda tu kita mau, benda tu benda yang elok kita pun mau, dan benda itulah yang kita bagi dengan kadar kemampuan kita, dengan sekadar yang kita mampulah. Jangan sampai kita bagi habis harta, apa pun tak tinggal kat kita, tinggal sebatang kara, kita tak tinggal apa. Nak bagi ini jangan sampai bagi semua terus sampai kita tak ada apa. Nak bagi, kena bagi harta dengan kadar kemampuan kita, dengan apa yang kita ada, dan cukup tinggal sekadar yang kita perlukan untuk diri kita. Sebab tertib kita nak infak ni ada beberapa tertib yang Nabi SAW ajak kita dalam hadis yang sahih. Mula kita nak infak, nak bagi sedekah harta ni, kita infak untuk diri kita dulu. Mula infak untuk diri kita dulu, kemudian infak untuk bini kalau ada bini, lepas bini bawa anak, lepas anak tu baru adik-beradik yang terdekat termasuk mak pak. Bukannya bagi dekat orang lain dulu sampai kita habis tak ada apa. Jangan kita sedekah infak sampai kita pun tak ada apa keperluan. Tinggalkan keperluan sedikit untuk kita. Sebab mula-mula infak untuk diri kita dulu. Bila nak sedekah untuk diri kita dulu. Sabit daripada hadis-hadis yang sahih yang banyak berkenaan dengan ini. Tertib cara kita nak mengeluarkan infak, nak mengeluarkan sedekah untuk siapa dulu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala sebut, yas'alunaka madza yunfiqun. Allah Ta'ala kata bila mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka sedekahkan. Nak bagi sedekah ni untuk siapa dulu? Untuk siapa dulu? Mula-mula, قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Surah Al-Baqarah ayat 215. Bila orang tanya kepada Nabi Muhammad SAW, nak sedekah, nak infak ni nak kena infak apa? Nak kena infak kat siapa dulu? Maka Allah Ta'ala jawab, Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad habaq dekat mereka, apa-apa harta sahaja yang kamu sedekahkan, hendaklah kamu bagi dekat siapa dulu? Falil walidain, bagi dekat ibu bapa dulu. Wal aqrabin, kaum kerabat, bagi dekat anak yatim. Wal yatama, wal masakin, orang susah, orang miskin, dan orang yang bermusafir. Wabnis sabil, dan sesemua kebaikan yang kamu lakukan
maka sungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui. Dalam satu hadis yang sahih, kalau kita ada anak bini, kita mula infak dengan diri kita, kemudian bagi dekat bini, kemudian bagi dekat anak-anak dulu, kemudian bagi dekat orang yang di bawah jagaan kita, orang di bawah tanggungan kita, contohnya seperti ibu bapa dan kaum kerabat, kemudian kaum kerabat kita yang lain, kemudian anak-anak yatim, kemudian disusuli dengan orang-orang yang lebih susah. Bagi dengan kadar kemampuan kita. Tak ada banyak, bagi sikit. Bukan gaduh nak ada banyak, nak bagi, nak infak, nak sedekah harta ni bukan nak gaduh ada banyak, bukan nak gaduh jadi jutawan dulu baru nak boleh bagi, nak bagi sedekah. Bagi takat mana kita mampu. Ada RM1 bagi RM1, ada RM50 bagi RM50, ada RM100 bagi RM100. Bukan nak suruh bagi sama semua. Bagi dengan kadar kemampuan lah. Setiap orang ni tak sama. Hang ada berapa? Ada sikit bagi sikit, ada banyak bagi banyak. Orang ada banyak harta, jangan bagi sikit, bagilah banyak. Tu orang panggil kedekut. Jangan bagi sikit. Dah ada banyak, bagilah banyak. Ada sikit, bagi sikit. Dengan kadar kemampuan dia. Dengan adab-adab yang Allah Ta'ala ajak kepada kita. Ni kita jaga adab-adab. Terutamanya bulan Ramadan. Ada sikit, bagi dekat mak pak. Contohnya kita ringankan beban mak pak kita. Di rumah ada boleh tolong bayar api ayak, cukuplah. Kita tak mampu nak bagi banyak. Tengok api ayak duk main tiap bulan 200 300, boleh bagi sikit, bagi nak bayar semua api ayak. Bil telefon ke di rumah, cakap mana kita mampu. Ada sikit, bagi sikit. Ada banyak, bagi banyak. Orang yang ada banyak bagi sikit, orang panggil kedekut. Bagi banyak. Dah ada banyak, bagi banyak. Jangan buat kedekut lagu tu. Kita tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan tadi. Dia tak pergi mana pun harta kita tu. Bahkan bercambah. Bagi satu dia jadi berapa? Dia jadi 700. 7 cabang tadi. Setiap cabang boleh 100 biji. Jadi 700. Jadi bagi 100. Dia bertambah jadi 700 kali ganda daripada harta yang kita infakkan. Dia tak pergi mana pun, dia tersimpan di dalam khazanah Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah bekalan untuk kita nak bawa balik depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala sambung lagi dalam ayat yang berikutnya dalam suratul Baqarah. Kemudian sebelum tu saya nak baca sedikit dalam tafsir Ibnu Kathir. Dalam ayat yang saya bacakan sebelum tadi, ayat 267. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tengok ayat 267 dalam daripada suratul Baqarah, ayat yang Allah Taala perintahkan, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Allah Taala menyebut di dalam ayat ini, kata al-Imam Ibnu Kathir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menafkahkan sebahagian daripada hartanya yang baik yang telah dianugerahkan kepada mereka melalui usaha mereka. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna infak pada ayat ini ialah as-sadaqah. Infak dalam ayat ini, Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala menyebut bahawasanya bermaksud sadaqah. Menurut Mujahid, usaha yang dimaksud ialah perniagaan kerana mereka telah diberikan kemudahan di dalamnya. Ali dan As-Sudi berkata maksud min tayyibati ma kasabtum ialah daripada emas, perak, buah-buahan dan hasil pertanian yang telah Allah Ta'ala tumbuhkan dari bumi untuk mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kata Al-Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Allah memerintahkan mereka untuk bersedekah dengan harta yang paling baik, paling bagus dan paling berharga. Sebaliknya, dia melarang bersedekah dengan harta yang rendah nilainya, hina dan buruk, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu memilih yang buruk. Maksudnya janganlah kamu sengaja memberikan yang buruk. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kamu keluarkan padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya. Maksudnya di sini adalah seandainya hal itu diberikan kepada kamu, nescaya kamu pun tidak akan merasa ingin untuk mengambilnya, malah akan memejamkan mata. Sesungguhnya Allah tidak memerlukan perkara seperti itu daripada kamu. Kerana itu janganlah kamu memberikan kepada Allah apa-apa yang kamu tidak sukai. Kita makan, contoh kita makan, kita nak bagi dekat orang sedekah, kita sedekahlah juga benda yang kita suka makan. Kita suka makan apa di rumah, dan bila-bila kita kerja kita buat. Bulan Ramadan ke, hari raya ke, hari raya ni kita buat makanan sedap-sedap tuan-tuan. Tak boleh nak pi, tak bermaksud kita tak boleh nak sedekah. Hari raya ni juga sunat kita sedekah. Biasa nak raya dah, ni bulan puasa ni habis dah. Tak berapa lama nak habis dah. Ni tinggal hari raya. Hari raya kita musim PKPB ni,
kena duduk di rumah, raya sama-sama adik-beradik. Tak bermaksud kita tak boleh nak infak dekat orang. Tak bermaksud kita tak boleh nak bagi sedekah. Kita buat makanan, tak semesti orang main rumah kita main makan. Kita boleh bagi dekat orang. Tapi jangan duk pergi banyak sangat rumah kan. Pada tak boleh, orang tak pergi berjalan. Orang tak boleh pergi mana. Kita bagi kok-kok dekat rumah kita lah. Buat makanan sedap-sedap di rumah. Dah kita suka makan makanan sedap-sedap. Kita jangan bagi benda yang kita tak suka makan. Kita buat makanan yang kita sendiri tak suka makan, kita bagi dekat orang. Kita buat benda yang kita suka makan. Benda yang kita suka makan kita bagi. Contoh hari raya ni lah. Sebab Nabi SAW dalam satu hari, hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Satu hari pada hari raya, kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma fitrin aw adha fa shalla thumma khataba thumma ata an-nisaa فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ. Tengok. Satu hari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia keluar bersama Nabi SAW. Dia kata, aku ikut keluar bersama Nabi SAW untuk pergi semayang hari raya, menghadiri hari raya Aidil Fitr dan hari raya Aidil Adha. Kemudian beliau salat, sembahyang dan berkhutbah. Setelah itu Nabi SAW pergi ziarah dekat orang perempuan yang duduk dekat tu, yang turut serta dalam perhimpunan hari raya tadi. Kemudian Nabi lalu ajak dan menasihati orang perempuan supaya mereka mengeluarkan sedekah. Wa amarahunna bis-sadaqah. Nabi ajak, Nabi perintah dan Nabi nasihat orang perempuan tadi ni bis-sadaqah, untuk bersedekah. Pada hari raya tadi Nabi jumpa orang perempuan, Nabi sedekah, maka disunatkan juga pada hari raya untuk kita sedekah. Apa yang kita mampu, ada duit boleh bagi duit. Kita buat makanan banyak, kita bungkus, tapau, bagi dekat jiran-jiran kita, bagi dekat adik-beradik kita. Dah kita tak, orang tak boleh nak main di rumah, kita buat makanan, kita bungkus bagi dekat adik-beradik kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi ni dalam ayat yang berikutnya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan menakut-nakutkan kepada kamu kemiskinan dan menyuruh kamu melakukan perkara yang keji, kedekut, sedangkan Allah menjanjikan keampunan dan kurniaannya kepada kamu, dan Allah Ta'ala maha luas lagi maha mengetahui. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita jangan sesekali rasa susah, rasa fakir bila kita nak buat keluar sesuatu daripada harta kita yang ada. Ada sikit bagi sikit, ada banyak bagi banyak. Jangan rasa benda itu boleh membebankan kita sehingga kita rasa boleh jadi miskin bila kita infakkan harta kerana perasaan takut jadi miskin ni. Siapa dia yang memberikan perasaan itu? Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan yang menakut-nakutkan, menjanjikan kepada kamu kemiskinan dan menyuruh kamu melakukan yang fahsya. Syaitan menghalang kita daripada menginfakkan harta kita, memberikan sedekah. Kerana sedekah itu boleh mendatangkan kebaikan kepada kita. Sedekah itu bukan boleh menjadikan seseorang itu fakir, bahkan sedekah itu akan menyebabkan rezeki kita lebih melimpah ruah dan kebaikan yang begitu banyak, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menutup kecacatan sepanjang di bulan Ramadan yang kita ada. Bulan Ramadan kita melakukan perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang lalai, dengan zakat fitrah yang wajib yang kita lakukan, dan sedekah sunat yang lain, infak sunat yang lain yang kita lakukan bulan Ramadan, dan juga selain daripada itu akan menyebabkan amalan-amalan kita menjadi bersih. Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan amalan-amalan keji kita. Amalan-amalan yang sia-sia yang kita lakukan dalam bulan Ramadan akan dibersihkan dengan sedekah infak dan juga zakat yang kita kerjakan, zakat yang kita keluarkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sesekali kita rasa takut untuk kita memberikan sedikit, walaupun sedikit, ada sikit bagi sikit.
Dan Allah Subhanahu wa taala sambung lagi dalam ayat yang berikutnya, Allah Taala menyebut yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pengajaran daripadanya kecuali orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. Kemudian muka surat 46. Sikit lagi saya nak parabih tuan-tuan, lagi 2 ayat. Saya nak parabih ayat ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 46 ayat yang berikutnya Allah Taala menyebut wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan apa-apa pun sedekah yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, dan bagi orang yang zalim tidak ada seorang pun pembantu pun. Dan Allah Ta'ala menyebut ayat yang berikutnya, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah kamu, kemudian Allah Ta'ala kata, kalau kamu sedekah secara terang-terangan boleh. Bila kamu sedekah terang-terangan pun baik. Fana'imai, baik juga. Maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikan sedekah kamu dan kamu memberikannya kepada orang-orang fakir miskin, maka itu lebih baik kamu, dan Allah Ta'ala menghapuskan sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu, dan Allah Ta'ala Maha teliti dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kita nak sedekah dengan secara yang terang-terangan, syarat dia ada. Apa syarat dia? Mestilah kita sedekah untuk tujuan dijadikan contoh tauladan kepada orang lain. Kita sedekah bukan kerana riak. Kalau kita sedekah secara terang-terangan, perkara itu baik. Kalau sedekah yang kita jadikan secara terang-terangan itu untuk dijadikan contoh kepada orang lain, maka sedekah itu sedekah yang baik dan memperolehi pahala dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, pahala yang cukup besar. Dan ganjaran itu juga diberikan kepada orang yang sedekah secara terang-terangan ataupun secara tertutup, juga ganjaran yang sama Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang sedekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita sempat baca ayat Al-Quran bermula daripada ayat 261 sehingga ayat 271 daripada suratul Baqarah, dan kita baca terjemahan setiap ayat itu, dan kita telah tengok sedikit apa yang Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sebut sikit. Saya ambil sikit daripada tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala berkenaan dengan ayat yang telah kita bacakan tadi. Jadi kesimpulan yang saya nak buat tentang ayat yang kita bacakan sama-sama tadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk kita menginfakkan ataupun memberikan sedekah dengan kadar kemampuan yang kita ada. Terutamanya di bulan Ramadan dan juga di pagi hari raya, kita boleh bersedekah dengan kadar kemampuan yang kita ada. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita adab-adab yang perlu kita patuhi, adab yang kita kena ikut bila kita nak kena sedekah. Boleh kita sedekah secara terang-terangan ataupun boleh kita sedekah secara tertutup, kedua-duanya baik. Yang penting bila kita nak sedekah secara terang-terangan adalah untuk memberikan contoh tauladan kepada orang lain, dan tidak ada perasaan riak dan tidak ada perasaan membanggakan diri, takabur ataupun ujub untuk menunjukkan kepada orang lain. Dan juga bila kita sedekah, kita jangan ada perasaan riak dan kita jangan ada perasaan mengherdik. Jangan kita menuturkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang boleh menyakiti orang yang kita infakkan itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang kita sebut tadi, perkara-perkara yang menyebabkan tergurisnya hati orang yang kita berikan infak tadi akan menyebabkan
terbatalnya, akan menyebabkan rosaknya amalan sedekah kita tadi. Seperti mana batu yang licin tadi, Allah Ta'ala gambarkan, apabila batu yang licin itu ada debu, habuk di atasnya, tiba-tiba air hujan turun di atas batu itu, dia jadi licin semula. Begitulah amalan orang yang bersedekah dengan perasaan riak dan juga mengherdik orang yang menerima pemberian tadi, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membatalkan, Allah Ta'ala dengan membatalkan amalan, yakni rosaknya amalan sedekah dia bila dia melakukan perkara-perkara yang boleh menyakiti orang. Baik itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, qaulun ma'rufun wa maghfirah, perkataan yang baik dan memberikan kemaafan kepada orang itu lebih baik daripada sedekah yang kita sertakan dengan ungkitan-ungkitan, dan kita menyebut-nyebut sedekah kita itu, dan kita menyakiti dan kita mencerca, menghina, merendah-rendahkan orang yang kita memberikan sedekah. Lebih baik kita menyebut perkataan yang baik, seperti mana Nabi SAW menyebut, Nabi SAW menyebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah berkata dengan perkataan-perkataan yang baik, ataupun dia diam saja. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita berkenaan dengan orang yang menginfakkan harta, sedikit harta yang dia ada ke jalan Allah untuk mendapatkan mardatillah, keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk dan meneguhkan hatinya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kepadanya ganjaran yang sangat banyak, dan Allah Ta'ala umpamakan seperti taman, Allah umpamakan seperti kebun yang subur, yang duduk di tempat yang tinggi, yang ada hujan, yang dihujani dengan embun, dan tumbuhan itu terus subur. Dan Allah Ta'ala gambarkan seperti mana satu biji yang tumbuh 7 batang, setiap 7 batang itu, 7 tangkai itu ada 100 biji, 700 jadi 700 biji. Dan Allah Ta'ala gambarkan bagaimana taman-taman yang cantik, taman-taman yang indah bagi orang yang bersedekah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala gambarkan juga orang yang menginfakkan hartanya dengan cara yang melanggar titah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cara mengherdik, cara riak, dan juga cara bagaimana dia merendah-rendahkan orang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala gambarkan sebuah kebun, taman yang ada macam-macam buah yang subur, tiba-tiba Allah Ta'ala hantar satu angin yang kuat, yang keras, dengan ada api sekali, sehingga terbakar habis kebun dia. Begitulah amalan yang ditolak, amalan yang menjadi rosak bagi orang yang bersedekah kerana bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersedekah kerana riak dan kerana untuk mendapatkan nama, untuk mendapatkan pujian-pujian daripada orang lain. Itulah gambaran-gambaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam ayat yang kita bacakan tadi, bermula daripada ayat 261 sehingga 271 daripada suratul Baqarah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dapat sedikit sebanyak manfaat daripada ayat Al-Quran, dan kita boleh amalkan, dan ia menambah semangat untuk kita. Bila kita baca ayat Al-Quran dan kita baca kelebihan yang Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Al-Quran, dia boleh membangkitkan semangat, memberikan semangat kepada kita untuk terus beramal. Terutamanya khususnya dalam bab yang kita sebut pada hari ini, ialah kita memberikan infak dan sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmati dan berkati kita semua. Kita mohon maaf kepada semua jika ada salah silap, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala menerima amalan kita di bulan Ramadan. Dah kita duduk di akhir-akhir Ramadan dah, dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling penting ialah melepaskan kita daripada azab api neraka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah daripada kita keluar daripada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan berkati kita semua. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.